Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, beberapa pertubuhan hak asasi manusia berkempen tentang hak kanak-kanak di dunia ini. Ia satu kempen yang baik, dan Islam jauh sebelum tertubuhnya pertubuhan-pertubuhan hak asasi membicarakan tajuk ini. Islam telah pun memperkatakan tentang hak anak-anak, hak kanak-kanak, supaya menjadi sebahagian daripada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahu ahafidha dhalika am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya bagi setiap yang bertanggungjawab, yakni setiap yang mempunyai tanggungjawab, iaitu pemimpin, amma stara'ahu, apa yang berada di bawah pimpinannya, di bawah tanggungjawabnya. Ahafidha dzalik, adakah dia memelihara tanggungjawabnya, menunaikannya? Am dayya'a, ataupun dia mensia-siakannya? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih, sehingga Allah akan tanya seseorang berhubung dengan kaum keluarganya. Maka jika ada dalam kaum keluarga kita isteri kita, anak kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya satu persatu hal itu kepada kita nanti di akhirat. Maka ada perkara yang besar berhubung dengan tanggungjawab, khususnya ketua keluarga dan juga khususnya pihak pentadbir pengurusan kerajaan, pemerintah, berhubung dengan wanita, berhubung dengan anak-anak, berhubung dengan orang yang lemah fizikalnya, berhubung dengan orang kurang upaya. Kesemuanya ini berada di bawah persoalan yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat. Apakah yang patut untuk kita didik anak-anak kita? Yang pertama ialah kita hendaklah mendidik mereka mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Mendidik anak-anak kita supaya mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya.
sekarang generasi muda, anak-anak kita, hendaklah kita tanya dia. Dia faham tak apa maksud syirik? Dia faham tak apa itu tauhid? Yang merupakan teras kepada kehidupan seorang hamba Allah di atas muka bumi ini. Di dalam surah Luqman, Allah ajar dan Allah tunjuk kita bagaimana pesanan Luqman kepada anaknya. Yang pertama yang dipesan pada anaknya, Allah kata, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman menasihati anaknya, ketika Luqman berkata pada anaknya dalam keadaan dia menasihati anaknya, wahai anakku. Quran, lihat bagaimana Quran tunjuk cakap seorang bapa pada anak. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang maha besar. Zalim yang besar ialah syirik. Maka ibu bapa kena pastikan anak-anak jelas tidak ada syirik dalam hidupnya, jelas tauhidnya. Barulah anak-anak kita bebas daripada khurafat, karut marut, kepercayaan yang bukan-bukan, superstition. Jadi ini adalah antara tugas yang penting yang mesti dibuat oleh ibu bapa dalam menjamin masa depan mereka. Yang kedua, apa yang perlu dibuat oleh kita, khususnya kaum bapa ini? Menyuruh anak untuk menunaikan salat. Dan ini dengan nas Quran. Ya bunayya aqimis salat, kata Luqman. Wahai anakku, dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Taha, ingatkan, bagi sebagai teladan, wa'mur ahlaka bis salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh kaum keluargamu salat, sabar atas salat. Ada bapa dia tak suruh anak-anak dia salat, walaupun kadang-kadang dia salat. Lebih duka cita kalau dia pun tak berapa sangat salat. Tanggungjawab bapa bukan saja cari rezeki, bawa balik ke rumah supaya anak boleh makan, ada tempat tinggal dan ada pakaian. Itu sebahagian. Yang lain ialah memastikan akidah mereka betul, memastikan anak-anak menunaikan salat, memastikan kaum keluarga menunaikan salat. Allah bukan saja akan tanya tentang salat kita di akhirat, ia bertanya tentang salat kaum keluarga kita di akhirat kelak. Nabi SAW kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kamu salat masa dia umur 7 tahun. 7 tahun dah start dah suruh. Jangan pukul dia, jangan apa, suruh je. Ingatkan, masa waktu solat, kena solat abang. Kena solat adik. Macam mana nak suruh saja, dia kecil, tak faham. Bawa dia solat dengan kita. Dia ikut pergerakan kita. Bawa dia ke masjid. Pada musim yang dia boleh bawa ke masjid lah. Tunjukkan contoh pada dia. Dan tunjukkan contoh bahawasanya kita, keluarga Muslim, kita ada keluarga yang menghormati solat. Tak waktu solat kuat, orang azan, kita buka TV kuat di rumah kita. Kita menjerit pun sama kuat. Kita tidak membesarkan syiar Allah. Jadi anak-anak kita membesar dalam keadaan tidak menghormati syiar-syiar agama ini. Orang Muslim, ia sensitif. Dia tengok, dia dengar azan, dia perlahankan suaranya. Dia ajar anak dia menghormati perkara-perkara yang mesti dihormati di dalam kehidupan. Apa lagi yang perlu dibuat? Antara yang perlu dibuat ialah mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Dan nak mendidik anak-anak dengan akhlak yang baik bukan dengan menyuruh sahaja, tetapi hendaklah dengan cara kita menunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana akhlak yang baik.
Kerana anak-anak membesar di dalam keluarga. Kalau bapaknya sentiasa gunakan perkataan maki hamun orang, demikianlah bahasa anak-anak kita. Masalahnya bahasa buruk anak-anak ini akan dibawa kepada anak-anak orang lain juga. Macam virus COVID yang kita takut ini juga. Bila dia pergi ke sekolah, mungkin orang lain mendidik anak-anak dengan bahasa yang baik. Tapi oleh kerana ada anak-anak lain yang di rumahnya bapaknya maki hamun, mencarut, mungkin mencarut pada orang lain, kata pada orang lain, maki orang lain, akhirnya jadi bahasa anak-anak dia. Anak-anaknya ke sekolah, di sekolah dia guna bahasa itu, terkena kepada anak-anak orang lain, bawa balik istilah bahasa dan perkataan yang tidak elok. Sebab itu Nabi SAW suruh kita didik anak-anak ini dengan didikan dan kasih sayang. Ketika Nabi sedang duduk, datang Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Nabi cium cucu dia, sayang cucu dia. Seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia ni Al-Aqra' bin Habis sahabi tapi Bedouin, kasar mana. Dia tengok Nabi cium cucu dia. Dia kata, innali asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Dia kata, aku ada 10 orang anak, tak pernah duk cium pun, tak pernah duk cium anak pun. Nabi kata kepada dia sepatah, sehingga jadi ayat perkataan Nabi ini patut diingat di semua orang. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang kat orang, dia tak disayangi. Ada ibu bapa aku khususnya sentiasa muka depan anak masam saja. Anak tengok muka pun takut. Kalau cakap asyik nak marah. Anak-anak dibesarkan dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan pujukan. Sehingga apabila diingat nama bapa dia, diingat tentang keindahan, diingat tentang kasih sayang. Ada anak-anak, kalau bapa ada di rumah, dia susah hati ya. Kalau boleh biar bapa dia tak ada di rumah, nak buat apa pun takut. Kalau kita berada pada demikian, keadaan demikian, artinya kita gagal menunjukkan kasih sayang pada anak-anak kita. Mungkin kita sayang, tapi Nabi suruh tunjukkan sayang. Maka di rumah kita, pegang anak kita, sayang mereka, cium mereka, peluk mereka. Sunnah, itu sunnah. Kerana Nabi SAW melakukannya, dan kita juga melakukan hal yang demikian. Yang berikutnya ialah masalah kawan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang ibu bapa ni dia tak tanya siapa kawan anak-anak dia. Nabi SAW kata dalam hadis, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang di atas agama kawan rapat dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang kamu kena tengok siapa dia yang rapat sangat dengan dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita boleh rapat dengan orang kalau orang tu terpengaruh dengan kita. Tapi masalah bila anak-anak kita dia terpengaruh dengan orang. Sebab tu bila tengok anak-anak kita kawan tak kena gaya, kita kena berikan nasihat pada dia, suruh dia cari kawan yang baik. Ada ibu bapa anak-anak keluar, dia tak peduli. Dia tak peduli anak-anak kawan dengan siapa, dia tak peduli anak-anak balik buka berapa, dia tak peduli anak-anak dia bawa balik barang apa di rumah. Dia jadi ibu bapa. Anak dia, kalau tanya barang siapa, tak tahu dia tahu. Mana dia ambil. Dia bapa. Dia tak bertanya. Dia tak berkomunikasi dengan anak-anak dia. Dan ini adalah satu perkara yang salah, yang mana Nabi SAW meletakkan asas tadi. Allah tanya kita tentang ni.
rumah-rumah kita bapa. Maka berlakulah macam-macam. Anak terlibat dengan dadah, dia tak tahu. Anak terlibat dengan geng curi motor orang, dia tak tahu. Lepas anak dia kena tangkap, dia akan kata dia tu bukan jahat sangat, kawan lah, baru disebut kawan. Dan kawan anak dia pun, pak dia pun sebut yang sama. Dan ini tanggungjawab ayah, bapa yang datang Jumaat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Apa lagi yang kena kita buat? Yang diajar oleh agama antara perkara yang penting sebagai bapa ni ialah doa kepada anak-anak. Kita tak pastilah kalau ada orang tak pernah doa pada anak-anak dia. Mungkin dia doa macam-macam, dia nak, tapi dia tak doa pada anak-anak dia. Kita baca Quran, Allah suruh doa pada ibu bapa. Tapi Allah juga ajar suruh bapa doa kepada anak. Allah kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maksudnya apabila manusia insan itu sampai umur 40 tahun, maka dia akan berdoa. Yang ni kalau kita ni kenal Tuhan, Tuhan kata bila main 40 tahun, teruk-teruk pun 40 tahun dia mesti mau sedang. Bila sampai 40 tahun, hatta idza balagha ashuddah, bila sampai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bila sampai 40 tahun dia kata, wahai Tuhan, kurniakanlah kepada aku agar aku tahu bersyukur di atas nikmat yang kau bagi padaku. Wa ala walidayya, kepada kedua ibu bapa aku. Wa an a'mala salihan tardah, tolonglah bagi boleh aku beramal dengan amalan yang soleh yang kau suka. Wa aslih li fi zurriyyati, tolong perbaik, tolong baiki zuriat keturunan aku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku taubat kepadamu ya Allah, aku termasuk di kalangan orang yang serah diri. Agama ajak. Tuhan kata bila sampai umur 40. Mungkin di kalangan kita dah terlebih dah 40. Kita doa juga, ingat membaharukan niat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam yang mesti kita buat dan jangan kita lupa, agama larang tak adil di kalangan anak-anak. Ada ibu bapa dia tak adil, anak-anak terasa. Dia dahulukan hak sulung dia lebih, hak kedua dia tak peduli sangat, ataupun yang kedua yang mana dia lebih, yang nombor 3 dia tak peduli. Anak-anak simpan perasaan tu. Dia membesar dalam perasaan yang tak bahagia. Dia duk ingat ayah tu, kalau abang semua dapat, kalau dia apa pun tak boleh. Kita rasa biarlah aku ayah, aku putuskan apa yang aku mau. Tapi tidak benar. An-Nu'man bin Bashir, dia menceritakan bahawasanya satu hari ayah dia ni nak bagi barang kat dia, nak bagi daripada harta. Mak dia kata, aku tak mau jadi saksi. Kita pergi tanya Nabi dulu. Ni nak bagi kat seorang ni, tak bagi kat hak lain ni. Dia pun bawa pergi pada Nabi supaya Nabi jadi saksi. Yang ni dia nak bagi kepada anak dia ni, Nu'man bin Bashir. Apa soalan Nabi tanya? Nabi tanya, afa'alta hadha biwalidika kulluhum? Afa'alta hadha biwalidika kullihim? Kau buat benda ni dengan semua anak lain ke? Yang semua dapat macam ni ke? Dia kata, la, taklah semua dapat macam ni. Nabi kata, ittaqullah, takutlah Allah. Wa'dilu fi auladikum, adil kepada anak-anak kamu. Kata Nu'man, faradda abi, faraja'a abi, faradda tilka sadaqah. Bapa aku tarik balik dan dia ambil balik. Nak bagi ke anak kalau lebih kerana dia keperluan khas, tak apa.
Mungkin anak sulung universiti bagi lebih sikit. Yang ni sekolah menengah dengan kadar sekolah menengah. Tapi kalau nak bagi harta, sama adil. Nak bagi sesuatu, sama adil. Benda yang tak boleh untuk kita beri alasan, kenapa abang lebih pada adik? Kenapa adik lebih pada kak? Kita rasa, biarlah, dia duk rajin rapat dengan aku bagi dia. Agama tak benar. Nabi kata, wa'dilu fi auladikum. Adil kepada anak-anak kamu. Ni kita bapa, kalau ada yang tak adil dalam hal ini, walaupun anak-anak mungkin tak boleh buat apa dengan kita, tetapi ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda anak pinak ni perhiasan dunia. Tuhan uji kita. Akhirnya yang kita nak bawa balik pada Allah ialah amalan yang salih. Maka dengan itu, di atas amanah yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anak, marilah kita menjaganya dengan sebaik mungkin. Bukan semua orang ada anak. Ada orang berusaha nak ada anak, tak ada anak. Allah bagi lebih sebagian manusia dengan beri anak-anak. Ia adalah kurniaan yang lebih besar daripada harta. Ada orang ada harta tak ada anak, susah hati dia. Bila kita ada anak, bertanggungjawab kita untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya dan hadirin sekalian bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Selalu kita ulangi dalam khutbah bahawasanya antara benda yang Nabi minta jauh, kita ni selalu ingat Nabi minta jauh daripada syaitan lah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi antara benda yang Nabi minta jauh juga ialah lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dalam hadis. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada lemah dan malas. Kerana lemah dan malas ini, lemah kemudian malas adalah merupakan penyakit. Kalau dia lemah kemudian dia tak upaya, satu hal. Tapi kelemahan sebahagiannya disebabkan dia malas. Malas itu bukan saja menyebabkan merosakkan dirinya saja, merosakkan masyarakat. Bapa kalau malas, apa jadi pada anak-anak? Patut anak-anak hidup dengan keadaan yang lebih kerana dia malas berusaha, maka kehidupan keluarganya tak setara mana. Kadang-kadang nak ganti malas tentang usaha malas, dan minta pula rajin. Dia fikir hanya nak minta, biar 1000 cadangan orang beri pada dia, supaya usahakan macam-macam perniagaan, tanaman. Cuba kita lihat di negeri kita ini, berapa ramai orang yang rumahnya bukan tak ada ruang di rumah dia untuk dia bercocok tanam. Ada ruang. Tanah dia, depan rumah dia semak. Sampah dia tak buang depan tu. Segala hutan, segala rumput panjang lebih tinggi pada dia lagi. Padahal kalau dia bersihkan tepi rumah dia dengan tanah yang dia ada,
Bukan di Perlis ni, bukan kita orang duduk di flat. Orang yang duduk, orang Jepun, orang macam-macam lagi dalam dunia yang maju ni, duduk di rumah yang tak ada tanah pun mereka boleh tanam. Tanam dalam pasu, tanam dalam bekas. Ni tanah besar kita tak tanam. Kalau semua orang Perlis tanam sayur untuk rumah dia, tanam sayur untuk rumah dia, tanam cabai, tanam cili untuk rumah dia, berapa banyak ringgit telah dia dapat selamatkan. Sebab apa kita tak buat? Kita malas. Kita main handphone, kita tengok TV, kadang-kadang kita duduk saja, kita bersembang, kita tidak menghasilkan. Kita jalan tengok kadang-kadang kedai-kedai makan dan rumah orang, sampah bubuh tepi rumah, tong sampah lintas jalan, pergi bubuh dalam tong sampah. Akhirnya malam anjing kucing busuk tepi jalan. Daripada jalan ini kita pergi ke ujung sana, kita akan tengok berapa banyak sampah plastik tepi jalan. Puncanya bukan tak ada tong sampah, ada, malas. Dia hanya fikir diri dia. Itu kita tak kira. Sebahagian rakyat Malaysia buka tingkap kereta, buang plastik. Dia fikir yang tu kerja tukang sapu. Etika yang rendah, perangai yang malas, yang menyebabkan memalukan kita. Ini kita ulangi berulang kali. Kita pergi ke negara orang bukan Islam, kita cakap tentang Masya Allah bersih mereka. Mereka tak ada pun bab taharah, tak ada pun bab berwudu, tak ada pun hadis Nabi, tapi mereka bersih. Balik dan kita lihatlah di rumah kita masing-masing. Jika daripada nak masuk pintu rumah, daripada pagar rumah kita ke pintu rumah, berapa banyak plastik dan sampah. Walaupun orang tak sebut kat kita, sedarlah bahawa kita dalam kategori malas yang Nabi minta jauh ini. Bersihkan rumah kita, elokkan kawasan kita, masukkan sampah ke tempatnya, buat kerja yang menghasilkan uang dan menghasilkan pendapatan. Kalau dah tak ada, dah tua, dah ada duit pun banyak, pergi mengaji, baca Quran, baca buku, baca hadis Nabi, cari bahan, bangunkan diri, daripada kita duduk saja. Tidak ada apa yang bertambah daripada satu hari demi satu hari. Tidak amalan soleh, tidak ilmu pengetahuan, tidak juga pendapatan. Kesemuanya menyebabkan Nabi SAW minta jauh. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukh wa a'udzubika min azabil qabr wa fitnatil mahyati wal mamat. Nabi minta jauh lemah, malas, penakut, tua sampai tak boleh tahu apa, bukh, kedekut. Ada orang kedekut harta, ada orang kedekut riak tenaga sampai tak boleh tolong orang langsung. Saya jalan tengok ada satu kedai, tong sampah belah sini. Dia lintas daripada kedai dia pergi kedai pergi jalan sebelah, dia lungguk sampah. Saya berhenti tengok. Padahal kalau dia jalan sikit lagi, dia boleh bubuh sampah sana. Malam kita lintas balik, anjing kucing bagi selerak sampah. Pagi esok, pihak yang kena cuci, mari cuci. Dia rasa tak apa, kerja ni orang buat. Nabi kata hatta tu'inu rajul ala dabati fas wa hiya sadaqah. Tolong angkat barang, orang nak naik kuda, tolong angkat, sedekah Nabi kata. Kita tengok orang angkat barang berat, kita tolong angkat pergi ke kereta dia, Nabi kata sedekah. Kita tahu menyusahkan orang, pergi buang dalam tong sampah, sedekah, dapat pahala. Tapi kita fikir, baby, kerja dia. Ini adalah sikap yang tidak baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera. Semoga dengan kesihatan dan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami, Engkau pelihara kami daripada penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi perketing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.